Seperti mana yang kita tahu ada satu kerusi yang menghadap ke tikar ni. Tiba-tiba ada satu ketenangan yang kita bertiga tak pernah alami lagi. Saya terdengar ada sesuatu barang yang jatuh dan bergolek dari tingkat atas. Sebelum kita berkongsi pengalaman ketika melakukan aktiviti eksplorasi di sebuah rumah yang terletak di kampung Bukit Ko Marang ni, saya ingin mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga yang baru-baru ni kita dengar berlaku bom terbalik di Bacuk Kelantan tu. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan pencarian mangsa-mangsa yang tak jumpa lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini saya pun nak ambil kesempatan jugalah untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada supporters yang sudi support tim OH ni dalam sesi penjualan baju edisi pertama kali daripada Osazuke Hikaru ni. InsyaAllah baju ni akan siap dalam masa yang terdekat ni. Jadi saya pun dah sabar dah nak pakai. Jadi berbalik kita kepada pengalaman ketika berada di kampung Bukit Ko ni. Berkenaan dengan rumah ni, informa ada khabar lah ke kami semua ni, di mana saya pun agak terkejut jugalah sebab laluan Bukit Ko ni memang saya ulang-alik pergi ke rumah Tok Tu Amba, dan memang saya sangat-sangat tak perasan lah rumah tu, padahal rumah tu tepi jalan je, tapi disebabkan hutang yang sangat tebal ni, jadi memang kalau kita duduk tepi jalan pun memang kita tak nampak rumah ni. Jadi tu yang saya terkejut tu. Dalam masa yang sama juga, masa ni Koji dan Kero dia tak boleh nak beri komitmen lah, sebab awek-awek dia marah keluar pada hari tu. Jadi awek-awek dia suruh luangkan masa untuk dia je lah. Menyapah pula rasa. Jadi masa kita buat rondaan 3 orang tu memang yelah, memang kita tak pernah lagi buat tinjauan petang dan malang secara bertiga. Jadi memang agak tercabar jugalah, sebab biasanya kalau kita pergi 4 ataupun 5 orang kita dah ada tugas masing-masing. Tapi disebabkan kita 3 orang, kita kena bagi sama rata tugas-tugas ketika melakukan aktiviti siang ataupun malam di sesuatu tempat ni lah. Bila dah kita tengok ada hutang-hutang banyak ni, jadi saya bertiga menelusuri jalan ni secara berhati-hati, sebab kita bimbang juga orang masuk dalam hutang ni, yelah, benda tu lah, tapi kita takut macam binatang-binatang yang berbisa ni lah. Jadi sebelum kita nak masuk tu memang kita cek lah kawasan kiri kanan, depan belakang, atas bawah apa semua. Dan selepas pada tu kita pun ikut laluan yang kita boleh tengok dalam video ni. Maknanya kita boleh nampak dah laluan dia tu. Maknanya laluan ni tak tahulah tu, maknanya sama ada laluan binatang ataupun laluan di sebalik ni. Sebab kalau kita tengok nampak molek lorong dia tu. Maknanya kalau biasa dah lorong gini ni memang laluan ni sentiasa dilalui oleh sesuatu lah. Kalau maknanya kalau jalan tu memang tak ada orang masuk tu, ia akan jadi hutang betul lah, mana tak ada lah laluan ni. Jadi masa saya menelusuri jalan tu, akhirnya ternampak lah sebuah rumah yang memang betul-betul duduk di tengah-tengah hutang lah. Memang berat juga nak masuk sebenarnya dah lah. Ada sebuah rumah dan dikelilingi oleh hutang. Jadi masa tu kita fikir bimbang jugalah binatang-binatang kalau ada yang berbisa tu. Jadi masa saya duduk di depan pintu tu, memang saya ambil masa jugalah untuk masuk dan saya buat sesi salam perkenalan lah. Tak kira lah ada ke tak ada ke,
Tapi benda gini ni doklah 100% saya nak cakap dengan benda gitu dok. Cuma untuk memperingatkan kepada diri saya dan kru-kru yang lain tentang niat apa yang kita nak buat di rumah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Jadi masa saya masuk dalam rumah tu, kita boleh tengok kawasan dalam rumah ni bermaknanya adalah sapah-sapah dia tu. Tapi kalau nak beza dengan luar tu memang teruk dah luar lah. Tapi pokok-pokok dia tu doklah masuk sampai ke dalam rumah ni. Tentang rumah ni saya dok banyak manalah info yang kita boleh. Saya dok tahu rumah ni berapa lama ditinggalkan. Bila kita tengok daripada hutang tu mungkin lebih daripada 20 tahun lah. Masa kita buat rondaan tu, saya pun dok pasti sama ada rumah ni dang siap ke dok dang siap. Tu Allahu alam lah. Tapi kita ada ternampak lah kasut sekolah budak ada dalam rumah ni. Jadi saya dok tahu rumah ni pernah diduduki ataupun sebaliknya, Allahu alam. Jadi pada malam tu kita pun bertolak lah 3 orang ni di rumah Bukit Ku Marang ni. Dan apabila kita sampai tu, kita tengok keadaan sekeliling memang sangat-sangat gelap lah. Serang pun ada juga. Lepas tu kita kena fikir pula untuk melalui jalan-jalan yang dipenuhi dengan pokok-pokok yang sangat tebal ni lah. Dan pada malam tu juga saya menugaskan Mak Yu dan adik untuk melihat keadaan di sekeliling. Sambil tu saya merakamkan suasana di bahagian. Dan sebelum kita nak lalu tu memang kita ada baca doa lah, supaya dilindungi daripada binatang-binatang dan sebaliknya yang berhampiran dengan laluang-laluang ni. Dan syukur alhamdulillah kita sampai dengan selamat di depan rumah ni. Tapi supporter boleh nilai sendiri berkenaan dengan suasana petang dan malang. Cukup berbeza lah. Biasa malang ni memang serang dia tu memang ada lah. Macam biasalah, sebelum kita nak masuk memang kita ada memberi salam perkenalan. Dok kira lah benda tu ada ke tak ada. Tapi biasanya kalau tempat-tempat gini ni memang orang kata tempat dia dah. Sifir saya mudah. Amba hormat dema hormat ke amba. Tapi kalau dema dok hormat ke amba tetap hormat ke dema. Jadi sifir saya mudah. Dan memang tujuan kita ni untuk sekadar untuk merakamkan suasana malang. Kalau benda tu ada, biarlah. Dah tempat dia. Cuma kalau dia buat secara hardcore sangat, mana kita akan buat keputusan untuk beredar lah. Dan selepas kita masuk dalam rumah ni, supporters boleh sekali lagi menilai keadaan di dalam rumah ni berbanding dengan siang hari. Bermakna masa kita masuk siang hari tu, kita boleh nampak sapah-sapah yang berada di atas lantai. Tetapi masa kita mari sebelah malang ni, hamba perasan keadaan rumah tu nampak macam bersih. Sedangkan sapah-sapah tu masih ada di atas lantai tu. Tapi malang tu kita tengok bersih. Jadi kita dak tegur lah, maknanya tuak senyap gitu je lah. Dan masa ni juga hamba kata rumah ni memang sohel lah, adalah penghuni dia ni. Dan selepas kita tinjau di bahagian ruang tamu dan saya pergi ke arah dapur, dan kita merakamkan suasana di bahagian luar tu pun memang saya dok keluar lah daripada pintu dapur tu. Sebab saya dok pasang jejak bahagian luar tu. Sebab saya bimbang pun. Sebab kalau boleh kita nak round serumah. Tapi dengan keadaan hutang-hutang dia tu, hamba rasa sangat berisiko lah. Saya tak boleh ambil risiko yang terlalu tinggi. Cukup kalau kita berada di dalam rumah tu pun cukup dah sebenarnya. Selepas pada kita buat tinjauan di bawah rumah ni, kita pun terus naik ke tingkat atas ni lah. Dan starting kita nak naik tu pun kita rasa macam lain macam dah sebenarnya. Rasa macam faham tak? Kalau hamba khabar macam kita nak naik tu, kita rasa macam ada orang atas, walaupun memang tak ada orang.
Tapi nak naik tu memang kita ambil masa sikit lah. Untuk kita tak boleh lah mana kita terjauh gitu lalu. Maknanya kita tengok atas keadaan di kita masa tu. Kalau kita berasa boleh pergi, kita pergi. Kalau kita rasa teruk sangat, tak boleh nak pergi, memang kita tak teruk lah. Jadi masa kita naik ke atas rumah ni, suasana dia cukup mencabar lah. Pemandangan kita pula ada 3 orang ni. Tetapi kita masih lagi meneruskan rakaman aktiviti walaupun adalah sedikit ujian dia tu. Dan apabila kita masuk bilik pertama dan kedua, kita membuat rondaan seperti biasa. Dan apabila saya ingin pergi ke arah ruang tamu ni, berhadapan dengan pintu bilik, kita terdengar ada satu bunyi yang sangat pelik. Bunyi ni maknanya masa kita buat rakaman tu memang kita tak dengar langsung. Memang kita tak dengar bunyi gini. Tapi bila saya tengah edit tu, saya dikejutkan dengan bunyi gini. Memang saya tak tahu tu bunyi benda, dan kejadian ni pun di antara persoalan yang saya tak boleh nak jawab. Masa ni kita nak masukkan bilik yang berhampiran dengan ruang tamu ni, keadaan dia memang seram jugalah. Sebab kita lemah sangat lah kalau ada atap-atap buka-buka ni. Kalau ada atap jenis ada lubang ni apa. Kecut perut omong kadang. Dan selepas pada kita selesai dalam bilik ni, dan kita terus ke bahagian ruang tamu, seperti mana yang kita tahu ada satu kerusi yang menghadap ke tikar ni. Apa yang saya nak cerita ni, saya tak pasti sama ada supporter boleh percaya ke tak, tu terpulang. Di mana apabila kita berada di tengah-tengah ruang tamu di tingkat 1 ni, pada malam tu saya, Mak Yo dan adik tiba-tiba ada satu ketenangan yang kita bertiga tak pernah alami lagi. Tiba-tiba kita rasa tenang, aman, damai. Saya susah nak explain benda tu, tapi kita rasa cukup tenang lah. Suasana malam dekat rumah ni memang terbayar, memang sedap lah, tenang. Suasana di dalam rumah ni cukup tenang, dan memang orang kata memang best lah. Rasanya banyak dah tempat yang kita buat rakaman aktiviti gini, tapi pada malam tu cukup berbeza. Kalau nak saya bersumpah pun, memang saya berani bersumpah dengan keadaan pada malam tu. Cukup tenang. Kadang-kadang masa tu saya cuba mencari sebab apa aku rasa tenang sangat ni. Tak pernah lagi aku rasa benda-benda gini. Dengan keadaan duduk dalam rumah kena tinggal, lepas tu dengan dipenuhi dengan hutang. Oh, memang tenang gila lah. Dan masa tu juga saya bersyukurlah kepada Yang Maha Pencipta di atas nikmat yang diberi pada malam tu. Alhamdulillah lah. Tapi kadang rasa pelik gitu lah. Tapi selepas pada kita buat sesi stay down, masing-masing boleh tengok tiga-tiga orang ni malam tu memang ready, memang cool lah orang kata. Allah, saya tak reti lah nak khabar tenang je malam tu. Memang susah lah nak cari ketenangan gitu. Memang suasana pada malam tu memang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat tenang. Dan selepas pada kita selesai bahagian atas ni, saya putuskan untuk membuat sesi rakaman stay down di tingkat bawah sebelum kita terus balik lah. Sebab dalam rumah ni memang tak lama mana kita ambil masa untuk explore. Sebab dia tak banyak mana sudut, dan rasa macam mudah sangat malam tu buat kerja. Jadi selepas pada kita on the way turun ke bawah, masing-masing masa buat stay down, dan saya letak kamera di sudut pada dinding ni, dan adik buat persiapan di sebelah arah dapur. Ketika kita menikmati
masa berehat bersama awak-awak ni, secara tiba-tiba saya terdengar ada sesuatu barang yang jatuh dan bergolek dari tingkat atas. Masa tu memang saya sangat terkejut lah. Sebab kalau kita fikir, bunyi dia tu seakan macam besi dan benda tu bergolek. Jadi masa tu saya duk mikir main mana bunyi gitu. Dan kalau boleh tengok dalam video ni, selepas pada bunyi tu, saya cuba berpaling ke arah adik dan mak Yu untuk saya memberikan hint di mana ada bunyi daripada arah atas ni. Dan masa tu kebetulan Mak Yu dia ambil gambar ke arah pintu utama ni. Dan masa tu adik saya dah pasti dia buat benda. Tapi dua orang ni memang dah tengok lah tah ke saya ni. Tapi pada masa tu juga saya dah teruskan untuk memberikan hint kepada dua orang ni. Sebab saya takut niat kita jadi lain, mikiran kita pun jadi lain, jadi dah berapa comel lah. Jadi saya pun buat diam je lah. Dan selepas beberapa minit kita buat aktiviti stare down ni, saya terus ambil kamera saya. Dan masa tu memang saya dah offkan kamera untuk sesi stare down. Sebenarnya masa tu saya ambil kamera untuk saya merakamkan suasana luar daripada rumah ni. Sebab masa ni saya terdengar ada bunyi macam orang jalan di bahagian hutang, di bahagian luar ni lah. Masa tu Amba dok fikirlah yang bukan-bukan. Sebab Amba ambil kamera ni sebab Amba nak rakamkan dan untuk nak jadikan bukti apa benda yang benda hok kita dengar jalan tu, sama ada binatang ke ataupun benda lain. Tapi yang peliknya, masa kita buat rakaman tu, kita dok dengar lah bunyi macam orang jalan tu. Tapi padahal masa kita rakam tu, benda tu seakan berjalan, tapi dalam audio ni kita dok dengar. Tu persoalan yang saya dok nak jawab juga. Kalau supporter perasan, di dalam bentuk video trailer yang saya upload sebelum video penuh ni, pada babak akhir tu saya ada selitkan satu gambar yang ada bulatan di bahagian tingkap masa kita buat stare down. Sebenarnya memang kita ada nampak ada satu susuk tubuh seorang budak, tetapi bila kita dalam proses editing, kita tak nampak gambar tu, kita tak nampak susuk tubuh tu. Itu yang pelik tu. Jadi saya, disebabkan tu saya tak maulah terlalu fokus dengan benda-benda gitu, biarlah. Jadi tak mau tunjuk nak buat mana. Jadi terpaksa dah dalam video penuh ni saya dok selitkan bahagian tu. Dan pada akhir babak stare down ni, masa ni dalam beberapa minit sebelum kita putuskan untuk selesaikan rakaman aktiviti eksplorasi, okey, sebenarnya masa ni Mak Yu memang langsung dok buka MP3 ayat-ayat Al-Quran. Sebab biasanya kalau kita buat eksplorasi ni, Mak Yu ni memang dipasang sokmo ayat-ayat Al-Quran lah. Tapi pada malam tu dia memang dok pasang langsung MP3 ayat-ayat Al-Quran. Tetapi masa saya dalam proses editing, saya terdengar seakan ada orang yang bercakap. Tetapi
Tapi bila saya nak tekankan pada ayat bercakap ni, saya rasa macam dot logik. Sebab bila kita dengar ia bercakap tapi seakan berlagu. Jadi dokkanlah ia cakap sambil berlagu. Kalau nak kata bunyi lagu memang dok lah. Sebab bacaan dan ayat dia tu seakan sedap didengar. Jadi bila saya dengar dengan teliti, adalah irah-irah kedengaran seperti orang yang sedang mengaji. Suara ni cukup perlahan dan sangat halus. Jadi supporters kena dengar secara teliti dan ulang banyak kali. Mungkin supporters yang ada headphone yang mahal sikit mungkin boleh dengar dengan jelas lah. Kena dengar molek-molek, memang kita ada dengar seakan ada orang mengaji. Tapi pada masa kita bertiga duduk di bawah ni memang kita tak dengar langsung. Kalau dengar kita boleh khabar apa yang kita dengar. Tapi masa kita editing tu kita dengar seakan ada orang mengaji. Jadi persoalan ni siapa yang ngaji? Memang saya pun dah ada tanya Mak Yu, malam tu mau dia tak pasang ayat-ayat Quran. Dia kata memang dia tak pasang ayat-ayat Quran pada malam tu. Tapi suara seakan ada orang mengaji ni tak lama pun. Sekejap ada, lepas tu putus, lepas tu sekejap ada pula. Lepas tu dia tengok tak dengar. Tapi bila kita dengar molek, bila kita dengar, kita seakan ada satu perasaan suka dengar benda gitu. Faham tak? Kalau kita dengar lagu lain, tapi bila kita dengar seakan ada bacaan ayat Al-Quran, kita rasa sangat lega. Allahu Alam. Perkara ni di antara persoalan yang saya memang tak boleh nak jawab. Sebab itulah dalam video trailer tu saya ada buat satu scene di mana persoalan yang tak terjawab. Jadi saya memang tak tahu sama ada memang tak ada orang ngaji lah. Kalau malam tu kalau kita dengar orang ngaji senang. Sampailah waktu kemucuk untuk kita hentikan rakaman pada malam tu. Sekali lagi ada perkara yang terjadi tetapi memang sangat di luar jangkaan. Tak logik pun ada. Jadi masa saya tengah keluar daripada rumah ni, kalau perlu saya bersumpah, saya pun akan bersumpah sekali lagi tentang kejadian kita keluar daripada rumah ni. Masa saya keluar dan saya ambil rakaman di sekitar rumah ni, memang hamba dak lebong lah. Sungguh hamba khabar ni, saya dan Mak Yu terdengar ada satu perkara yang sangat jelas kita dengar. Hamba dan Mak Yu terdengar ada orang mengilai dengan sangat-sangat kuat dan suara yang agak nyaring. 2 kali dia ngilai. Dan benda ni tak jauh pun daripada kedudukan kita sebenarnya. Ianya kedengaran di sebelah kiri dan mungkin berhampiran dengan bahagian dapur. Antara tu lah pertama kali saya dan Mak Yu dengar orang ngilai ni dengan sangat jelas. Tetapi masa tu adik tak dengar sebab adik masa tu masih berada di dalam rumah. Pada video tu kita boleh supporter boleh dengar Mak Yu cuba bertanya kepada saya, dia kata dengar tak? Saya kata dengar, tapi saya jawab slow. Lepas tu dia tanya pula sekali lagi, dengar tak? Saya kata dengar. Sebab masa tu saya tak boleh khabar ke Mak Yu dan adik sebab saya takut jadi lain lah. Saya buat diam je. Dengar. Tetapi masa saya tengah buat editing dan saya cuba kuatkan volume dia,
Yang peliknya, kita dok dengar sebarang bunyi orang suka, orang ngilai. Sikit pun kita dok dengar. Jadi mustahil audio ni dok terakam, sedangkan benda tu ngilai sangat dekat dan sangat kuat. Halus je suara je. Bunyi Allah. Saya dok reti nak ajuk bunyi dia kan, tapi seakan bunyi saya dok reti nak ajuk bunyi dia kan, tapi seakan bunyi takut lah pula aku duduk rumah ni. Tapi seakan bunyi takut lah pula aku duduk rumah ni. Tapi bunyi dia gitu lah, tapi nyaring dan seakan suara orang puang. Sumpah dengan nama Allah, hamba dok lebong. Sampai setara tu hamba kena cakap untuk supporter sebab kita dengar sungguh. Tapi yang pelik aja dalam audio kita dok dengar persoalan yang dok terjawab. Saya dok reti nak jawab dan saya pun dok reti nak jelas dengan lebih terperinci dengan kejadian yang berlaku pada malam tu. Tapi apa yang paling pelik sepanjang kita berada di dalam rumah tu adalah ketika kita berada di ruang tamu pada tingkat atas. Seri hamba khabar, ketenangan tu sangat-sangat berbeza dan pelik lah, memang pelik lah. Saya dok reti lah nak khabarkan. Dan pada masa tu juga bila saya balik, saya berbincang dengan Mak Yu dan adik. Sebab apa ada satu perasaan yang sangat tenang pada malam tu. Dan kita beranggapan mungkin ada penghuni yang berada di dalam rumah ni yang baik-baik lah. Kita anggap gitu je lah. Dan apabila kita dengar pula seakan ada orang mengaji ni, dan saya pernah tengok ceramah daripada Ustaz Azhar Idrus yang mengatakan kalau di dalam hutan dan di tengah laut, kalau kita dengar seakan ada orang mengaji atau melakukan azan, dia kata jangan takutlah sebab tu adalah jin Islam. Jadi apa yang berlaku pada malam tu, bab ketenangan tu saya tak boleh cerita detail lah. Tapi apa yang kita dengar seakan ada orang mengaji ni, mungkin kita beranggapan benda gitulah kot. Kita anggap benda-benda yang molek dah lah. Dan tentang barang yang tergolek dan seakan ada orang mengilai tu pun, semua yang terjadi seakan dok terjawab oleh saya, adik dan Mak Yu. Jadi supporter boleh nilai sendiri. Kalau ada pendapat, komen, boleh komen dekat bawah ni tentang apa yang berlaku. Mungkin benda ni pernah berlaku pada orang lain dan ni adalah perkara yang pertama kali kita terima sepanjang melakukan aktiviti eksplorasi. Jadi itu sajalah pengalaman yang saya boleh berkongsi dengan supporters berkenaan dengan rumah di Kampung Bukit Ku dan keadaan di tengah-tengah hutan. Jadi